Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memanjangkan usia dan memberikan kita rahmat, kasih sayang serta inayahnya untuk sama-sama kita bersama dalam sesi Facebook Live kali ketiga. Terima kasih saya ucapkan kepada semua hadirin pengikut yang sudi mendengarkan dan bersama-sama untuk kita ambil pengajaran daripada kisah-kisah dalam Al-Quran. Alhamdulillah, dalam sesi yang sebelum ini kita telah berjaya membawakan kisah Nabi Adam AS. Dan insyaAllah pada sesi kali ketiga ini saya akan membawakan kisah yang seterusnya berkenaan dengan Nabi Nuh. Sebelum kita bermula, saya nak membawa hadirin hadirat semua cuba kita bayangkan satu situasi. Kita dengan kawan satu bilik ataupun satu rumah, bagi yang bujang duduk rumah sewa yang di sekolah ataupun di asrama, dengan kawan-kawan yang mungkin dia tak solat ataupun malas solat ataupun tak pakai tak menutup aurat dengan sempurna. Jadi kita sebagai orang yang ada kesedaran, kita cuba nak menasihati dia, bawa dia ke jalan kebenaran, berdakwah ataupun cuba mempengaruhi dia untuk memperbaiki diri. Kita ajak dia solat. Main contoh jom solat. Sekali dia ajak, dia kata sakit perut, kau pergi dululah. Kali kedua kita ajak, jom kita solat sama-sama kat surau. Kau pergi dululah, ada awet aku call. Alasan. Kali ketiga kita ajak, alasan lain. Kali keempat kita ajak, macam-macam alasan. Persoalan dia, saya cuba lontarkan kat sini, berapa lama kita akan dakwah dia atau pengaruhi dia untuk solat sebagai contoh atau menutup aurat dalam contoh-contoh yang lain. Sekali ajak tak nak, okey, kita sabar. Dua kali ajak, mungkin kita sabar lagi. Tiga kali ajak, penghuni neraka. Penghuni neraka terus. Kan kita tinggalkan dia, gelap masa depan, tak ada harapan nak berubah. Itu kita. Saya nak bawakan satu kisah Nabi yang luar biasa. Nabi Nuh, yang kita kategorikan sebagai Nabi Ulul Azmi. Nabi Ulul Azmi ni apa? Nabi yang paling kuat diuji, paling hebat dugaan yang diberikan Allah SWT, paling besar pengorbanan dia dan paling tinggi dia punya kedua contoh teladan. Jadi kita akan bincangkan tentang kisah Nabi Nuh. Kenapa Nabi Nuh dikategorikan di dalam kategori Nabi-Nabi Ulul Azmi? Sebab Nabi Nuh ni, pertama, dia berdakwah kepada kaum dia selama berapa tahun? Allah cerita dalam surah Al-Ankabut, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Allah utuskan Nabi Nuh dan dia duduk bersama-sama, menyantuni, hidup bersama-sama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Bermakna Nabi Nuh berdakwah kepada kaum dia selama 950 tahun, tuan-tuan dan puan-puan. Tanpa putus asa, tanpa malas, tanpa culas. Kita hari ini 3 kali ajak, ahli neraka terus. Tinggalkan, tak ada harapan. Banyak lagi orang-orang yang kita nak ajak pengaruhi. Aku ni pemimpin hebat, aku tak akan buang masa dengan orang-orang yang begini. Tapi Nabi Nuh, contoh teladan yang kita perlu ambil dan pelajari, kesabaran dan istiqamah Nabi Nuh selama 950 tahun berdakwah kepada kaum dia. Allah cerita dalam Al-Quran. Dan Nabi Nuh berdakwah 950 tahun ni bukannya sambil-sambil macam kita hobi. Kita ni dakwah ataupun mengajak orang ke arah kebaikan, mencegah kemungkaran ni hobi. Malam-malam kan kita balik kerja, balik sekolah, malam kita spend masa sikit, ataupun hujung minggu kita ada masa sikit-sikit, tak ada buat aktiviti dengan keluarga, kita berdakwah ataupun kita melakukan program-program kemasyarakatan dan sebagainya. Tapi Nabi Nuh berdakwah dalam surah Nuh disebut apa? Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Nabi Nuh dakwah siang dan malam, tuan-tuan. Siang dan malam selama 950 tahun, tanpa malas, tanpa culas, tanpa sedikit pun mengeluh. Jadi inilah kehebatan
yang kita perlu ambil dan kita perlu pelajari. Yang kedua, Allah mengtakdirkan, ini satu dugaan yang besar. Dalam kisah Nabi Adam, kita katakan Nabi Adam memulakan dakwah dia kepada ahli keluarga yang terdekat, anak dan isteri dia, sebab itu jalan manusia yang ada pada zaman ketika itu. Nabi Nuh juga melakukan benda yang sama. Kita sebagai pemimpin, kita sebut pengajaran besar. Dalam sesi sebelum ni saya katakan dakwah, pengaruh kita ni yang paling penting ahli keluarga kita, anak, isteri kita. Ya allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jangan jadi pemimpin yang hebat di luar dengan masyarakat, dengan NGO, memimpin negara, tetapi anak, isteri tidak terbela. Nabi Nuh melakukan perkara yang sama, tetapi Allah mentakdirkan isteri baginda dan anak baginda sendiri tidak bersama-sama dengan dakwah. Dalam surah Al-Tahrim Allah kata, Daraballahu masalan lillazina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah membawa permisalan, satu contoh bagaimana orang-orang yang kafir, dia berdamping bersama-sama, hidup sekali, suami isteri dengan orang yang beriman, tetapi mereka tidak menerima hidayah. Pengajaran besar yang kita dapat kat sini, kepimpinan sebagaimana juga dengan Islam ini tidak boleh diwarisi. Walaupun kita kata ramai pemimpin-pemimpin hebat ni melahirkan anak-anak juga pemimpin. Sebagai contoh, kalau situasi realiti politik Malaysia ni, kita kata contoh Tun Mahathir melahirkan Datuk Seri Mukhris, Datuk Seri Anwar Ibrahim melahirkan Izzah. Pemimpin juga yang kita katakan dalam senario politik. Arwah Ni Azim melahirkan Ni Abdul. Kemudian siapa lagi? Tun Razak melahirkan Datuk Seri Nazib. Okey. Tun Hussein Om melahirkan Datuk Syamuddin. Okey tak okey tu lain cerita. Tapi dalam politik Malaysia ni kita nampak adalah beberapa kepimpinan ciri karakter tu yang diwarisi. Tetapi cara asas kepimpinan itu tidak diwarisi. Sebagaimana iman juga tidak diwarisi. Kita melihat contoh yang sangat jelas Allah ceritakan dalam Al-Quran. Isteri Nabi Nuh dan Nabi Lut bukan sekadar tidak mengikuti, bahkan mereka merupakan pengkhianat yang menikam suami mereka sendiri daripada belakang. Jadi ini satu pengajaran yang besar. Nabi Nuh terpaksa berhadapan dengan situasi masyarakatnya menolak dakwah dia, isteri dan anak sendiri juga tidak bersama-sama. Jadi perjuangan ini perjuangan yang sangat besar, sangat panjang, sangat hebat. Sebab itulah baginda layak untuk digelar dan dikategorikan sebagai Nabi Ulul Azmi. Nabi Nuh dikatakan hidup 10 dekad selepas Nabi Adam. Dalam satu hadis riwayat Bukhari yang sahih, 10 dekad. Cuma ulama' dia berselisih pendapat. Dia kata 10 dekad tu merujuk pada 1 dekad 10 tahun, maknanya 1000 tahun, ataupun 10 generasi. Okay, tapi itu bukan perkara yang penting. Okay, yang penting kita tahu Nabi Nuh merupakan keturunan hasil dakwah dan juga tarbiyah Nabi Adam kepada anak cucunya, akhir melahirkan kita sebut dalam siri sebelum ni Nabi Syith dan seterusnya Nabi Nuh, yang merupakan rantai perjuangan para Nabi untuk menyampaikan risalah Islam. Nabi Nuh juga berhadapan dengan satu cabaran baru, kerana hanya pada zaman Nabi Nuh mula berlaku syirik kepada Allah SWT. Nabi Adam, semua manusia dia tak syirik lagi. Dia buat salah, buat silap, buat dosa. Qabil membunuh Habil sebagai contoh. Dah berlaku pelbagai kerosakan berkaitan wanita dan sebagainya. Tetapi manusia selama 10 dekad diceritakan tidak mensyirikkan Allah. Dosa syirik bermula pada zaman Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh berhadapan dengan pelbagai kesusahan dan cabaran. Apa yang saya cuba bawa kat sini, pengajaran kepimpinan untuk diri kita. Apa yang kita nak belajar dari Nabi Nuh ni, pertama ialah kreativiti. Kita akan lihat beberapa angle atau aspek kreativiti Nabi Nuh dalam berdakwah yang insya-Allah kita dapat aplikasikan dan gunakan dalam konteks realiti kita pada hari ini. Pertama, Nabi Nuh berdakwah dengan penuh lemah lembut. Dalam surah Nuh disebut ayat kedua, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim qala ya qaumi inni lakum nazirum mubin. Wahai kaumku. Nabi Nuh dia address kaum dia dengan penuh rasa kasih sayang, dengan penuh hormat, dengan penuh rendah diri. Wahai kaumku. Dan inilah juga metodologi yang digunakan oleh mana-mana Nabi dan mana-mana Rasul. Oi, bukan oi, tak ada kan. Dia
dengan penuh hormat. Dia menggolongkan diri dia sebagai sebahagian daripada mereka. Wahai kaumku, dengan penuh kasih sayang. Itu yang pertama. Pemimpin hari ini perlu mempengaruhi pengikut-pengikut ataupun orang-orang di sekeliling kita dengan penuh rasa hormat, kasih sayang. Jangan bongkak, jangan tinggi diri, tapi kita perlu merendah diri. Itu pengajaran yang saya telah ceritakan dalam sesi yang kedua tentang Nabi Adam. Nabi Nuh juga, yang poin yang kedua, dia memperkenalkan diri dia. Inilah lakum nazirun mubin. Allah turunkan aku ni sebagai pemberi peringatan, pembawa kabar gembira, untuk memberikan risalah Islam, untuk mengingatkan kamu tentang perkara-perkara yang ketauhidan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Nabi Nuh juga memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala, iaitu misi, visi, agenda yang dia baginda hendak bawa. Sebagai pemimpin, kita ada agenda, kita ada misi dan visi. Bagi saya, definisi pemimpin yang sebenar ialah orang yang mampu mempengaruhi orang di sekitar, di sekeliling mereka buat sesuatu bukan sebab mereka nak buat ataupun disuruh, diminta buat, tapi kerana mereka suka untuk buat. Kalau kita mampu mewujudkan suasana dan mempengaruhi orang sekitar kita untuk mencapai sesuatu matlamat, dan mereka rasa suka nak buat benda yang kita nak capai, itulah pemimpin sebenar. Kepimpinan sebenarnya is all about influencing, mempengaruhi ataupun memenangi hati manusia dan membawa mereka menjayakan agenda ataupun kepentingan yang kita nak dalam konteks dakwah ni, untuk menegakkan Islam dan untuk amal makruf dan nahi munkar. Jadi dia mesti ada misi, dan misi tersebut mesti jelas. Nabi Nuh dia dengan penuh terang benderang tanpa berselindung memberitahu misi dia apa, bawa manusia kepada Allah. Jadi diterangkan pasal Allah. Dalam surah Nuh diceritakan dengan panjang dan lebar bagaimana Allah itu menciptakan manusia secara peringkat-peringkat. Kemudian Allah menciptakan 7 petala langit. Allah juga menciptakan bulan dan matahari dan tumbuh-tumbuhan. And in fact dalam Al-Quran keseluruhannya, kita cerita dalam sesi mukadimah yang pertama, sesi Facebook Live ni, ialah Al-Quran itu membawa manusia keseluruhannya kepada Allah. Jadi pemimpin kena membawa pengikut-pengikut dia kepada misi dan visi yang dia nak capaikan secara jelas dan tuntas. Tak ada selok-belok, tak ada around the bush, tak ada berselindung, tak ada licik sana, kejap cakap sini, lepas tu U-turn, lepas tu roundabout, naik atas, turun bawah. Tak. Mesej mesti jelas, mudah difahami, dalam bahasa yang orang faham. Jadi ini yang Nabi Nuh buat. Dia perkenalkan diri dia, misi dia, dia perkenalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia ajak kaumku, mari, ini adalah Tuhan sebenar yang menciptakan kita dan akan mematikan kita, dan kita akan dipersoalkan di akhirat kelak. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, kita nak lihat, selain pada kesungguhan Nabi Nuh, kita kata dia berdakwah siang dan malam, dia mempengaruhi dan cuba memenangi hati kaum dia siang dan malam. Itu dari segi kesungguhan, komitmen. Dari segi metodologi bagaimana? Kita sebagai pemimpin, kita ada pengikut-pengikut di sekeliling kita. Kita ada mesej yang kita nak sampaikan, kita ada medium untuk perantara ataupun sistem. Jadi mesej ni mesti jelas, mesti mudah. Okay? Tak ada berselindung apa-apa. Kita perkenalkan diri kita, keikhlasan dan kesungguhan kita. Kemudian medium ini mesti pelbagai. Nabi Nuh dia berdakwah pada mula dia dengan cara sembunyi-sembunyi. Okay? Qala rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Mereka lari. Kullama da'utuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim. Okay? Nabi Nuh dakwah, kaum dia buat apa? Reaksi kaum dia, tutup, ambil jari-jari dan tutup telinga. Wastakhsaw thiyabahum, tutup dengan pakaian. Tak nak dengar kan? Memang tak nak dengar langsung, bukan dengar tolak. Dan juga reaksi yang sangat negatif, repulsing, penolakan yang kuat. Wa asarru wastakbaru istikbara, mereka sombong, mereka tolak dan mereka tak nak dengar. Jadi Nabi Nuh dia tukar metodologi.
Ini kreativiti. Saya akan cerita pasal kreativiti dalam berdakwah, dalam mempengaruhi. Ini adalah kemahiran yang penting perlu dimiliki oleh mana-mana pemimpin. Summa inni da'autuhum jihara. Lepas dakwah secara sembunyi ini gagal, Nabi Nuh menggunakan kreativiti dan berfikir di luar kotak dan berdakwah cara jihar, cara jelas, terang-terang. Okay? Summa inni da'autuhum jihara, summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Tak berjaya juga. Dakwah cara sembunyi tak berjaya. Dakwah cara terang-terang pun tak berjaya. Adakah beliau putus asa? Tidak. Sama sekali tidak. Nabi Nuh memulakan satu fasa baru, iaitu dakwah secara terang-terang dan sembunyi sekali, combine, bersama-sama. Okay? Sama juga kalau kita lihat perjuangan Nabi Muhammad SAW, dakwah secara sembunyi 3 tahun pertama kan, berjaya dapat sebahagian kaedah sulbah yang kuat. Kemudian lepas tu Nabi dakwah secara terang-terangan, bahkan lebih mendapat sambutan dan berlaku peperangan-peperangan, terbukanya sebuah negara dan sebagainya. Tapi bayangkan Nabi Nuh ni sembunyi-sembunyi pun tak ada sambutan. Dia tukar metod, kreativiti dia, terang-terang pun tak ada sambutan. Dia tukar lagi terang-terang dan sembunyi-sembunyi sekali. Tapi tak berjaya juga. Setengah ulama mengatakan selama 950 tahun Nabi Nuh cuma berjaya mengumpul 12 orang. Bayangkan tuan-tuan, bukan setahun. Kita 3 kali ajak kawan kita tadi, tak nak solat, tak nak tutup aurat, kita dah putus asa dah. Kita dah cop dia ahli neraka dah. Okay? Tak payah orang yang kuat sabar sikit mungkin setahun. 10 tahun boleh kita sabar 10 tahun. Saya tak rasa begitu. Tapi Nabi Nuh bukan 10 tahun tuan-tuan, bukan 20 tahun, bukan 100 tahun, 950 tahun dapat 12 orang. Setengah ulama kata sampai 80-83 orang. Katalah within, kalau 12 orang ni kita buat simple math, maksudnya 80 tahun dapat seorang tau. Tapi tak putus asa. Kalau kita kata 80 orang lah pengikut dia sepanjang tempoh dakwah tu, 12 tahun, lebih kurang 12 tahun dapat seorang. Tapi Nabi Nuh tidak sedikit pun berputus asa. Dia menggunakan kaedah dakwah yang pelbagai. Ini kreativiti. Kemudian Nabi Nuh juga di fasa akhir surah Nuh dicerita pasal kaedah dakwah juga. Apabila dakwah beliau tidak diterima, dia menggunakan satu kaedah yang last resort orang kata. Okay? Ancaman. Okay? Ancaman. Dan Nabi Abdullah juga kalau kita baca Al-Quran, yang saya akan bawa dalam kisah yang selepas ini, menggunakan teknik ancaman untuk mempengaruhi. Orang putih kata carrot and stick kan. Dalam Al-Quran pun sama. Kita bincang pasal Al-Quran, bagaimana Al-Quran mempengaruhi dan begitu hebat dan kuat membawa jiwa manusia kepada Allah SWT. Al-Quran dia ada carrot. Carrot ni ganjaran syurga. Allah cerita pasal syurga, pasal bidadari, pasal nikmat, pasal arak, pasal susu dalam syurga, sungai-sungai yang mengalir, seolah-olah kita berada dalam syurga tersebut. Ini kehebatan Al-Quran. Dan Allah cerita pasal neraka, stick dia punya denda dia punya ancaman kan, dengan air yang panas mendidih, dengan segala kedahsyatan neraka itu, seolah kita rasa kita berada dalam neraka. Nabi-Nabi juga menggunakan metod yang sama. Kita ada carrot, kita kasih sedikit ganjaran kan. Ini pemimpin kena pandai benda ni. Kita kasih ancaman sikit. Berapa banyak? 50%, 50%, 60%, 40%. Itu bergantung pada situasi dan realiti dan juga keperluan. Nabi Nuh akhirnya dia kata apa? Qala Rabbi inni, dalam akhir surah Nuh dia katakan Qala Nuhu Rabbi innahum asawni. Nabi Nuh merintih, memohon dan menangis pada Tuhan dia. Asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Dia kata, kaum aku tak dengar, tak ikut cakap aku ya Allah. Kan? Tapi dia ikut siapa? Dia ikut orang-orang yang harta, Allah kurniakan harta, Allah kurniakan anak-anak, tetapi tidak membawa mereka dekat kepada Allah. Bahkan mereka jadi makin sombong. Wa makaru makran kubara, mereka melakukan kerosakan yang besar. Sampai Nabi Nuh akhirnya kata, ya Allah,
Wa qala rabbi la tazal 'alal ardi minal kafirin dayyara. Jangan kau tinggalkan walaupun seorang di kalangan mereka ni di atas muka bumi. Ini juga satu metod. Maksudnya akhirnya apabila Nabi Nuh tidak berjaya mengesani dan mempengaruhi kebanyakan pengikut-pengikut dia, dia kata Allah, jangan tinggal walaupun seorang. Kalau kau tinggalkan, nescaya mereka akan bawa kerosakan. Mereka akan bawa kefasadan di atas muka bumi ini. Sesatkan mereka, hancurkan mereka, berikan mereka kerosakan. Ini adalah metod yang terakhir. Maksudnya kita dalam mempengaruhi ini, kita kena ada metod yang keras juga. Dia hikmah, yang kita kata hikmah dalam mempengaruhi ataupun dalam bawa dakwah ni bukannya semestinya baik. Hikmah ni bukan maksud lembut. Hikmah ni sesuai dengan situasi dan keadaan. Kalau kita perlu menggunakan kekerasan, itulah hikmah pada keadaan dan realiti tertentu. Kalau dengan lembut itu yang paling terbaik untuk mencapai objektif dan misi dakwah kita, maka itulah yang perlu kita lakukan. Jangan salah faham kan. Hikmah ni mesti lembut, mesti baik, mesti mesra, mesti rahmah. Tak. Boleh jadi dengan kita menengking, marah, memberikan ancaman yang besar, yang kuat, itu juga merupakan satu rahmah. Cara yang terbaik untuk mempengaruhi dan menyebabkan orang ikut apa yang kita cuba sampaikan. Jadi ini metod Al-Quran, inilah metod yang dilakukan oleh para Nabi dan para Rasul. Kembali pada hari ini, kita berhadapan dengan masyarakat yang pelbagai. Pertama, hadirin hadirat, kita perlu kenal kita punya objek dakwah mad'u ataupun pengikut-pengikut kita yang kita cuba pengaruhi. Kita perlu mempelbagaikan medium, sarana dalam kita menyampaikan dakwah ataupun mempengaruhi mereka. Sebagai seorang pemimpin, sama ada kita nak menulis ataupun kita nak menghasilkan video, kita nak buat Facebook Live, kita nak mengesani mereka cara face to face, kita ziarah, kita kasih hadiah, kita sambut birthday dia, kita wish dia sebagainya. Itu adalah kreativiti. Okay? Kreativiti ini dalam teknik pengurusan, dia adalah cara otak kita berfikir. Saya buat training pasal kreativiti. Kita kena belajar benda ni. Dia bukan tiba-tiba lahir kita jadi orang yang kreatif. Okay? Di akhir sesi nanti saya akan cuba kongsi beberapa soalan untuk menguji kreativiti pendengar. Okay, boleh cuba jawab dan saya akan kasih komen dan jawapan di ruang komen selepas ini. Kita kena berfikir di luar kotak, ataupun kita kata kena ada kemahiran dalam pemikiran, ilmu pemikiran kreatif ni kita panggil lateral thinking. Kemudian creativity thinking, think out of the box, first principle punya method. Ini semua adalah benda-benda kemahiran yang kita kena belajar sebagai seorang pemimpin, supaya kita tidak akan mudah putus asa bila satu jalan kita cuba tidak berjaya, kan? Kita cuba cara lain. Dengan segala kreativiti yang kita ada, kita cuba. Hari ini dunia teknologi tanpa sepadan, kita didedahkan dengan pelbagai kemudahan berdakwah. Okay? Cerita pasal online ni, semua medium ada. Kita boleh masuk TV, kita boleh radio, kita boleh tulis dalam surat khabar, kita boleh tulis dalam majalah, kita boleh tulis sendiri dalam Facebook kita boleh tulis sendiri dalam website kita. Tak ada orang baca, tak apa, tapi itulah usaha kita. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, tuan-tuan. Kita selagi tak sampai 950 tahun, jangan label orang tu ahli neraka. Jangan putus asa, teruskan usaha dan insya-Allah Allah akan memberikan kemenangan. Saya kasih dua soalan. Soalan ni untuk menguji kreativiti. Siapa dah pernah ikut saya punya training sebelum ni mungkin tahu. Sebab saya buat training pasal pemikiran kreatif, strategik untuk kepimpinan. Saya biasa kasih soalan ni, mudah aja. Soalan pertama tentang Pak Abu, seorang pekebun yang tua di sebuah kampung di hulu Terengganu. Pak Abu ni dia jual kelapa. Okay, jual kelapa. Dia tak tanam sendiri kelapa tu. Dia dapat daripada orang lain dengan harga sebiji kelapa RM2. Okay, RM2 Tapi Pak Abu dia jual balik kelapa tu pada orang lain dengan harga RM1. Dapat RM2 sebiji kelapa, dia jual RM1 sebiji kelapa. Okay, jadi setiap transaction sebiji kelapa yang dijual, dia akan rugi RM1. Tetapi Pak Abu tidak putus asa. Dia buat
lagi dan lagi. Bilangan kelapa yang semakin banyak dengan harga yang sama, beli dan jual. Setiap transaction rugi RM1. Selepas beberapa tahun, tanpa putus asa dan jual, akhirnya Pak Abu berjaya menjadi seorang jutawan, milioner. Persoalannya, bagaimana? Okey, saya ulang jawab. Saya tanya sekali saya tak ulang soalannya. Persoalannya bagaimana Pak Abu boleh jadi milioner? Boleh kongsikan jawapan anda di ruangan komen. Saya akan kasih jawapan selepas melihat semua jawapan anda. Ini untuk menguji kreativiti. Kreativiti ni kita gunakan sebagai pemimpin bukan sahaja dalam merancang, tapi juga dalam menyelesaikan masalah, untuk membuat keputusan, okay, dalam situasi ataupun realiti yang kita hadapi dalam kepimpinan tiap-tiap hari. Soalan kedua, paling mudah, lagi mudah daripada soalan pertama. Ahmad bekerja sebagai seorang pembersih tingkap bangunan. Bangunan-bangunan yang tinggi biasa kita nampak kan. Sebab apa berkilat je dia punya tingkap? Sebab ada orang bersihkan pakai satu mesin abseiling sebagainya. Jadi Ahmad dia kerja bersihkan tingkap. Satu hari dia bersihkan tingkap bangunan di tingkat 37. Ditakdirkan Allah SWT, Ahmad terjatuh. Dia terlepas daripada pegangan dan terjatuh ke bawah. Ajaibnya, Ahmad masih hidup. Okay, tingkat 37 terjatuh tetapi masih hidup. Tidak ada apa-apa alatan keselamatan di bawah, tak ada apa-apa. Memang jatuh betul, tapi masih hidup. Persoalannya bagaimana? Jadi insya-Allah dua soalan ini akan menguji kreativiti anda, dan insya-Allah kreativiti ini boleh kita aplikasikan dalam mempengaruhi orang lain, dalam menyampaikan mesej dakwah, dalam menjadi pemimpin yang disegani dan dihormati. Sekian, insya-Allah kita bertemu dalam sesi seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.